Okey, sambung lagi untuk liquid which is a vaporization process. So vaporize ni adalah vapor lah. Dia bertukar daripada liquid kepada gas. Okay. So surface liquid molecule has higher kinetic energy than inner molecules because it is surrounded by less number of molecules. Okay, kenapa? Okay, kita tengok gambar dekat sebelah kat sini. Okay. Okay. Ini adalah liquid particles dekat dalam ni. Okay. Dia sebenarnya kalau kita open the system, maksudnya kita buka container tu on open system. So nanti liquid tu akan dekat sini ada energy kat sini. So dia akan bergerak. Dia akan absorb the energy daripada luar sini. So dia akan move to the surface of the liquid. Dia akan move tu dulu. So yang dekat surface of the liquid ni adalah yang berjaya naik ke atas lah. Sebenarnya yang berada di surface tu tak banyak. So once dia dah overcome the intermolecular forces, dia akan tukar ni kepada gas. Dia tak mungkin liquid molekul yang daripada kat dalam ni tukar kepada gas. Tak boleh. Dia mesti daripada molekul yang pada surface of the liquid tu yang akan tukar kepada gas. Okay? Sebab dekat surface ni dia tak banyak molecules. So dia boleh overcome intermolecular forces antara molecules tu tukar jadi gas. So at any temperature below boiling point, when the surface liquid molecules gain enough kinetic energy to overcome the intermolecular forces, it will leave the liquid surface as a vapor. Okay, dia tak kisah untuk vaporization, any temperature pun boleh berlaku. Even pada temperature yang rendah, masih lagi boleh berlaku vaporization. Contohnya kalau awak letak air sikit kan di atas pinggan. Okay, awak letak pada satu, awak letak dekat dalam bilik yang beraircon di mana suhu dia lebih rendah, dan satu lagi awak letak dekat dalam bilik yang panas di mana suhu dia lebih tinggi. Awak biarkan selama 2 hari, kalau awak tengok air tu untuk kedua-duanya dia akan kering. Okey, cuma kadar dia sahajalah yang ada cepat ada lambat. Kadar dia sahaja yang berbeza. Kadar vaporize tu yang berbeza. Tapi dia masih lagi berlaku vaporization. It means that vaporization ni berlaku pada any temperature. Okay, so apa faktor that affect the vaporization rate ni? Dia adalah faktor surface area, temperature dan juga intermolecular forces. Surface area, contohnya kalau kita jemur kain, okay? Kain yang basah, kalau awak jemur pada awak buka, maksudnya awak jemur kain tu awak lipat macam pada tali tu kan. Awak compare dengan awak hangerkan baju tu. Maksudnya luas permukaan yang dihanger tu lebih besar daripada luas permukaan yang awak jemur yang letak je atas tali. So yang tu luas permukaan dia lebih kecil. So of course yang kita hangerkan tu akan lebih kering lah. Berbanding dengan yang kita jemur di atas tali. Because of the surface area. The larger the surface area, the higher the chance for the molecules to escape. Okay, so vaporization rate akan increase lah bila surface area tu besar. Faktor temperature, contohnya pada musim hujan dan juga pada musim panas. Of course, kalau awak jemur kain pada musim panas, kain tu akan lebih cepat kering berbanding dengan awak jemur kain pada musim tengkujuh. Okey, dia lambat kering. Dia still kering, cuma kadar sahaja yang berbeza. So as temperature increase, kinetic energy also increase. More molecule have enough energy to escape from the surface of the liquid. Thus vaporization rate increase. Okay, so vaporization increase apabila temperaturenya tinggi. Yang ketiga adalah faktor intermolecular forces. The weaker the intermolecular forces, the faster the vaporization rate. Contohnya kalau kita letak
Satu air dan satu lagi honey. Okey, air dia punya intermolecular forces dia adalah lemah. Compare dengan honey, honey dia viscous kan. So intermolecular forces dia lebih kuat. So kalau kita biarkan dia pada suhu yang sama, surface area yang sama, kita dapati air akan lebih cepat vaporize. Kenapa? Sebab dia cukup tenaga untuk overcome the intermolecular forces untuk convert daripada liquid kepada gas, compared to honey yang intermolecular forces dia kuat. So dia perlukan tenaga yang banyak untuk overcome the intermolecular forces untuk tukarkan dia daripada liquid kepada gas. Okay, so kita tengok lagi which is a condensation process. So condensation adalah terbaliklah, dia tukar daripada gas kepada liquid. So when temperature is lowered, the kinetic energy of vapor molecules decrease. Okay, apa berlaku? Vapor molecules become closer to each other and form stronger intermolecular forces. So kinetic energy pun tak boleh nak overcome, maka vapor tu akan turns to liquid lah. Dia akan tukar balik. So kalau tadi vaporization dia tukar daripada liquid kepada gas, tapi condensation daripada gas convert balik kepada liquid. Normally dia berlaku pada low temperature. Okay.